Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang bertajuk Konsep Pembangunan dan Alam Sekitar. Hadirin yang dirahmati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator forum hari ini. Saya Syafiq Azrai bin Al-Hazizi untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita mengisahkan alam sekitar dengan pembangunan yang semakin pesat berkembang di negara kita. Forum ini akan dapat kita kongsi serba sedikit ulasan daripada panel-panel alam bijaksana lagi arif mengenai pembangunan dan alam sekitar. Dunia macam pada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemelut alam sekitar yang mengancam dunia amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, individu sebagai generasi pelapis kepimpinan negara seyogianya turut dituntut untuk bergerak seiring dengan ahli masyarakat yang lain demi merealisasikan Malaysia sebagai negara yang maju dalam konsep pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita mendalami lebih lagi topik perbincangan kita pada hari ini, mari kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel yang arif dalam topik ini. Tanpa membuang masa, saya mulai dengan ahli panel kita yang pertama, saudari Nur Azlina binti Ibrahim. Selamat datang saya ucapkan. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya kita memperkenalkan ahli panel yang kedua, saudari Nur Fatini Izzati binti Sanipan. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudara moderator yang petah berkata. Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Tak lain tak bukan selepas ahli panel yang kedua, pasti ada ahli panel yang ketiga. Saya memperkenalkan saudari Nur Sofia Kasrina binti Zulkarnain. Selamat datang diucapkan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saudara, saya juga baik-baik. Terima kasih menjemput saya ke forum ini sebagai salah seorang ahli panel untuk berhujah. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli panel terakhir, iaitu satu-satunya ahli panel lelaki kita yang tampan bergaya, saudara Muhammad Izzat Zikri bin Rosli. Terima kasih kerana sudi menghadiri forum pada hari ini. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Tuan Moderator atas pujian diberikan. Saudara Moderator, apa kurangnya? Dan sudi kerana menjemput saya ke forum ini. Usai sana perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang peranan konsep pembangunan dan alam sekitar. Sidang hadirin yang dirahmati, apakah sebenarnya konsep pembangunan dan alam sekitar yang kita ketahui? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya menerangkan serba sedikit berkenaan konsep pembangunan dan alam sekitar. Pembangunan adalah sebahagian daripada proses perubahan sosial yang lebih menyeluruh sifatnya. Pembangunan itu pula dibahagikan oleh mereka kepada dua kategori besar. Pertama, pembangunan yang dirancangkan, dan kedua, pembangunan yang tidak dirancangkan. Ternyata, bahasa keseluruhan tumpuan dunia selama ini adalah terhadap pembangunan yang dirancang. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan dengan soalan kepada panel pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Saya akan memperkenalkan tujuan konsep pembangunan dan alam sekitar dengan dua alasan. Alasan pertama ialah untuk meletakkan kedudukan atau kepentingan alam sekitar dengan seiring dengan pembangunan yang lain. Contohnya seperti pembangunan bandar pertempatan, pembangunan industri ekonomi dan juga pembangunan pertanian sumber makanan. Alasan yang kedua ialah pembangunan alam sekitar perlu diperkenalkan dalam konteks perkhidmatan ekosistem
untuk kelestarian atau sumber kehidupan. Oleh itu, prinsip pembangunan dan alam sekitar adalah untuk memberikan perkhidmatan ekosistem dan bukannya semata-mata untuk pemeliharaan sumber asli. Iaitu saudari Azlina, mengapakah alam sekitar lazimnya dilihat sebagai sumber bernilai ekonomi yang perlu diterkai? Terima kasih saudara moderator Syafiq Azrai. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang tujuan konsep pembangunan alam sekitar. Pada pandangan saya, penjelasan yang diberikan oleh panel 1 sangat terperinci dan menarik. Seterusnya, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudari Fatini Izzati, tentang apakah kesan terhadap alam sekitar akibat pembangunan yang meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator. Sidang hadirin yang dihormati, pembangunan yang semakin meningkat telah mengakibatkan kesan yang banyak terhadap pencemaran alam sekitar. Kegiatan pembangunan biasanya akan menyebabkan 3 jenis pencemaran, iaitu pencemaran udara, air dan tanah. Pelepasan asap dari jentera berat akan menyebabkan pencemaran udara, manakala pembangunan sistem yang digunakan seperti shelter atau tar ke dalam sungai, longkang telah mengakibatkan pencemaran air. Dan ianya lebih teruk jika dibuang ke dalam tanah, ke atas tanah, kerana perkara tersebut akan mengakibatkan pencemaran tanah. Selain itu, kegiatan pembangunan akan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Malaysia sememangnya terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Proses penebangan pokok untuk tujuan pembangunan akan menyebabkan habitat flora dan fauna musnah. Hal ini boleh menyebabkan flora dan fauna pupus dan ianya menjadi satu kerugian yang sangat besar kepada negara kerana ianya tidak dapat dilihat oleh generasi yang akan datang. Bukan itu sahaja, pemanasan global akan turut terjadi juga disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan pastinya akan menggunakan banyak jentera-jentera berat untuk proses pengangkutan. Jentera-jentera tersebut akan mengeluarkan asap beracun seperti gas karbon monoksida. Ianya akan menjadi lebih parah sekiranya jentera tersebut yang bertujuan untuk proses penebangan pokok dan pencerahan hutan. Perkara tersebut akan menyebabkan terjadinya pemanasan global dan berlakunya pencairan ais di kutub utara dan selatan dan menyebabkan peningkatan paras air laut di seluruh dunia meningkat. Akhir sekali, lokasi pencemaran alam sekitar ini kebiasaannya berlaku di bandar-bandar besar yang menjadikan pembangunan adalah satu sumber pendapatan utama bagi mereka. Terima kasih atas penjelasan saudari yang panjang lebar. Berhubung pengetahuan sedia ada mengenai alam sekitar, maka benarlah pembangunan banyak mendatangkan masalah di negara kita, terutamanya boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Oleh itu, soalan yang seterusnya kepada ahli panel yang ketiga yang tidak sabar menunggu gilirannya. Soalannya adalah, terangkan punca atau sebab berlakunya kesan atau masalah itu. Dipersilakan ahli panel 3 untuk menjawab persoalan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator kita, iaitu saudara Syafiq Azrai. Pertamanya, terima kasih kerana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Sahabat-sahabat ahli panel dan juga sidang hadiran yang dihormati. Berbalikkan kepada persoalan tadi, punca-punca atau sebab berlakunya kesan atau masalah itu ialah, pertama sekali, kita harus mengetahui maksud-maksud pencemaran alam sekitar terlebih dahulu. Pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan dan memusnahkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Antara punca-punca yang boleh kita huraikan dan hujahkan sebagai penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pencemaran yang disebabkan oleh beberapa faktor semula jadi.
Pencemaran ini terjadi tanpa diduga oleh masyarakat kita. Ini kerana pencemaran berpunca daripada kejadian gunung berapi, ribut taufan dan juga gempa bumi. Punca seterusnya yang telah membawa kepada masalah pencemaran alam sekitar ini ialah masalah sikap individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab dan tidak prihatin atas perkara yang dilakukan. Sikap ini harus tidak disimpan dalam diri seseorang yang boleh mendatangkan masalah terhadap alam sekitar. Hal ini jelas kerana tiada kesedaran sivik dalam diri mereka untuk menjaga alam sekitar, kerana bagi sesetengah individu mereka akan sewenang-wenangnya membuang sampah merata-rata tanpa menghiraukan keadaan persekitaran, dan mungkin mereka merasakan itu adalah perkara yang remeh apabila mencampakkan seservis tisu atau makanan di tepi jalan. Sebagai contoh, perbuangan sampah di tepi jalan yang boleh menyebabkan pemandangan sangat buruk dan teruk apabila para pelancong datang untuk melancong ke negara kita. Mereka boleh menghebahkan hal ini di laman sosial dan memburukkan serta menjatuhkan imej negara kita, iaitu negara Malaysia. Pembangunan secara tidak sistematik juga merupakan punca apabila pihak kerajaan atau pihak swasta merancang untuk membangunkan sesuatu pembangunan. Mereka seharusnya memikirkan secara terperinci kesan-kesan negatif yang akan timbul, terutamanya yang melibatkan alam sekitar, dan bukan tertumpu kepada kebaikan atau keuntungan semata-mata. Pembangunan yang akan dijalankan boleh menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar di negara kita. Sekian daripada saya, panel ketiga. Terima kasih saudari Sofia Kasrina di atas pencerahan sebentar tadi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada pencerahan saudari, saya menyuruh hadirin agar tidak mementingkan diri dengan memelihara alam sekitar supaya kelestarian alam sekitar dapat dikekalkan. Bagi menutup tirai pusingan pertama forum kita pada hari ini, saya berbesar hati sekiranya ahli panel keempat kita dapat menerangkan apakah jenis pencemaran yang berlaku akibat daripada pembangunan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang saya sayangi, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita untuk soalan yang ditujukan itu tadi. Sebagai penutup tirai pusingan pertama forum kita pada hari ini, saya akan huraikan jenis pencemaran yang berlaku akibat daripada aktiviti pembangunan. Sekiranya pembangunan dijalankan, sudah tentu akan berlakunya pencemaran. Dengan itu, saya akan menerangkan jenis pencemaran yang berlaku akibat daripada aktiviti pembangunan. Antara jenis pencemaran ialah pencemaran udara, pencemaran tanah dan juga pencemaran bunyi. Pencemaran udara berlaku akibat daripada asap yang dilepaskan oleh jentera semasa aktiviti pembangunan dijalankan. Selain itu, pencemaran tanah pula berlaku daripada pembalakan yang menyebabkan perubahan bentuk rupa bumi. Yang terakhir ialah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi berlaku akibat daripada mesin yang digunakan semasa aktiviti pembangunan dijalankan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Zikri atas penjelasan yang sangat tepat dan jelas mengenai jenis pencemaran yang berlaku di negara kita. Jadi, kita dapat lihat jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku akibat aktiviti pembangunan. Kita akan mengambil masa berehat sebentar sebelum kita meneruskan pusingan yang kedua. Baiklah, kita meneruskan pusingan kedua dengan mengajukan soalan kepada panel ketiga, iaitu kelebihan meletakkan pengurusan alam sekitar daripada perspektif pembangunan. Terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Antara kelebihan meletakkan pengurusan alam sekitar daripada perspektif pembangunan adalah ia boleh ditempatkan sejajar dengan pembangunan bandar, industri dan juga pertanian. Oleh itu, negara perlu mengiktirafkan pembangunan alam sekitar kritikal untuk menyediakan perkhidmatan ekologi, memelihara warisan dan penggunaan sumber asli secara lestari. Seterusnya, saya akan terangkan apa maksud ekologi dan lestari. Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Alam sekeliling merangkumi dua persekitaran. Persekitaran yang pertama adalah abiotik dan persekitaran yang kedua adalah biotik.
Persekitaran abiotik adalah benda bukan hidup, contohnya cuaca dan geologi. Persekitaran yang kedua adalah biotik, iaitu benda hidup, contohnya tumbuhan dan juga haiwan. Seterusnya, maksud lestari pula ialah tiada perubahan, contoh kekalkan hutan seperti yang asal. Sekian daripada saya, panel. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Sofia di atas penjelasan tadi. Seterusnya, apakah konflik boleh berlaku antara pembangunan dan alam sekitar sekiranya pemikiran manusia mengenai alam sekitar? Saya buka soalan ini kepada mana-mana panel untuk menghujahkan pandangan anda. Tuan Moderator, izinkan saya menghujahkan pandangan saya mengenai konflik ini. Dipersilakan panel keempat kita untuk menghujahkan pandangan beliau. Terima kasih Tuan Moderator. Konflik boleh berlaku antara pembangunan dan alam sekitar sekiranya pemikiran manusia mengenai alam sekitar adalah berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan. Kerana di satu pihak, masyarakat melihat alam sekitar merupakan sumber asli yang perlu diterokai untuk menjana ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Manakala di pihak yang lain, alam sekitar khususnya hutan merupakan warisan sejagat yang perlu dikekalkan dan juga dipelihara. Sekian, terima kasih. Maaf Tuan Moderator, izinkan saya mencelah bagi menyuarakan pandangan berdasarkan konflik yang boleh berlaku antara pembangunan dan alam sekitar sekiranya pemikiran manusia hanya mengenai alam sekitar adalah berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan sahaja. Silakan saudari untuk menyuarakan pandangan anda. Bagi pendapat saya pula, sekiranya pemikiran manusia hanya mengenai alam sekitar sahaja adalah berkaitan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan. Ini menyebabkan perkembangan yang tidak menyebabkan pembangunan tidak berkembang dengan pesat lagi, akibat ketidakseimbangan antara pembangunan dan alam sekitar di negara kita. Selain itu, seperti yang kita tahu, pembangunan juga membantu negara dalam meningkatkan ekonomi negara secara tidak langsung. Sekiranya pembangunan di negara kita dapat dibangunkan dengan pesat, maka ia akan lebih menarik lebih ramai negara asing untuk bekerjasama dalam memajukan negara, contohnya dari segi pelaburan, bahan mentah dan sebagainya. Terima kasih. Sungguh hebat penerangan daripada panel-panel kita. Pada soalan seterusnya, mengapakah alam sekitar dilihat sebagai sumber bernilai ekonomi yang perlu diterokai? Adakah panel satu berminat untuk menjawab persoalan ini? Terima kasih atas pelawaan itu. Saya berminat untuk menjawab persoalan Tuan Moderator. Baiklah, teruskan panel satu. Okey, baiklah. Persoalannya ialah mengapakah alam sekitar dilihat sebagai sumber bernilai ekonomi yang perlu diterokai? Alam sekitar lazimnya dilihat sebagai sumber bernilai ekonomi yang perlu diterokai kerana masyarakat mulai sedar tentang betapa pentingnya perkhidmatan alam sekitar bagi kelangsungan kehidupan dalam seharian. Selain itu juga, pendekatan pembangunan semasa masih belum berupaya untuk mengimbangi keperluan pembangunan wilayah-wilayah dan fungsi memelihara alam sekitar. Oleh itu, kemerosotan kualiti air dan udara, peningkatan bencana alam, banjir dan tanah runtuh, serta wabak penyakit disebabkan oleh pencemaran merupakan satu petanda fungsi dan khidmat alam sekitar telah dilampaui. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing mengenai konsep pembangunan dan alam sekitar. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa menceburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat saya buat pada hari ini ialah pembangunan dan alam sekitar perlulah seimbang. Sebelum berakhir bicara forum ini, terimalah beberapa rangkap pantun yang berbunyi: bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan.
tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang sudi mendengar forum kumpulan kami. Kami memohon mengundurkan diri. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.